kecil iaitu Zofan. Zofam. Fun. Merujuk kepada papan di atas, idea utama kami ialah menyokong pelaksanaan perjanjian zon aman bebas dan berkecil iaitu Zofan. Zofam. Fun. Program pertama yang menyokong menjadikan kawasan ASEAN bebas daripada campuran warga asing. Selain itu memastikan ASEAN bebas dalam membuat keputusan tanpa diganggu gugat oleh kuasa asing. Dalam masa yang sama, memelihara ASEAN tanpa kuasa ketenteraan. Rakyat berhak menentukan nasib negaranya sendiri dan sebarang pergerakan akan disediakan secara rundingan. Penegasannya jelaslah bahawa penglibatan aktif Malaysia dalam kerjasama ASEAN dari segi politik dapat menjamin keamanan statuta ASEAN. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Gemban 3 ingin bertentangkan berkaitan pelibatan Malaysia ke dalam dengan kerjasama dalam kerjasama dalam kesatuan bidang politik. Isi yang pertama adalah wujudnya zon bebas senjata nuklear iaitu SHAN-WFZ. Program pertama adalah pelibatan aktif Malaysia dalam menjalinkan kerjasama politik iaitu SHAN-WFZ adalah untuk memastikan kawasan Asia bebas daripada ancaman senjata nuklear. Hal ini kerana dengan wujudnya SHAN-WFZ ini dapat memastikan keamanan dan keselamatan penduduk di setiap negara Asia. Di samping itu, SHAN-WFZ juga dapat memastikan tiada negara anggota membangunkan atau memerdekakan kuasa luar menggunakan senjata nuklear. Baca. Sebagai contohnya, negara Indonesia menggesa semua negara yang terlibat agar terus berusaha memelihara rantau Asia Tenggara sebagai SHAN-WFZ. Kesimpulannya, SHAN-WFZ dapat mengelakkan kemungkinan perlumbaan senjata nuklear di rantau Asia Tenggara. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alright, hari ini kita akan menerangkan tentang pelibatan Malaysia dalam kerjasama bidang politik. So, idea utama tuan adalah Malaysia menyertai forum Central Asia iaitu ARF. Malaysia menyokong forum yang dapat membantu mewujudkan keselamatan dan kestabilan politik di kawasan tertentu. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan kesan konflik antar negara dan contohnya kita dapat lihat penggeseran kuasa akibat kedudukan ekonomi yang besar. Jadi seterusnya ia akan dapat memberikan sumbangan signifikan terhadap usaha untuk memupuk keyakinan dan diplomasi di Asia Pasifik. Jadi kesimpulannya kita dapat lihat tegasnya sumbangan Malaysia dalam forum ini telah menjamin keamanan dan perdamaian dalam ASEAN. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Grup Bidang 4 ingin membentangkan idea utama. Idea utama dia menganggoti kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Huraian pertama dia membolehkan produk-produk ASEAN menembusi pasaran negara-negara anggota melalui pematuhan tarif antara wilayah. Seterusnya, kawasan perdagangan bebas ASEAN AFTA iaitu dapat menarik minat pelabur asing langsung ke negara-negara ASEAN kerana tarif cukai yang rendah. Seterusnya juga, dapat menggalakkan perdagangan antara negara anggota ASEAN dengan lebih aktif yang akan menguntungkan semua pihak. Contohnya aktiviti mengeksport beras dari Thailand ke Malaysia bagi memenuhi permintaan pengguna. Jelaslah bahawa penglibatan aktif Malaysia dalam AFTA dapat mengukuhkan hubungan ekonomi Malaysia dengan negara ASEAN yang lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 5 ingin membentangkan pasal bidang ekonomi. Isu yang terdapat dalam soalan ialah pelibatan aktif Malaysia dalam ASEAN. Fokus itu ialah bidang ekonomi, iaitu dengan menyertai kerjasama ASEAN kelas ketiga iaitu Jepun, Korea dan China, iaitu
Pakatan ini dibentuk bagi meningkatkan kerjasama antara negara Asia Timur dalam ekonomi. Hal ini demikian kerana ASEAN plus 3 berasal daripada EAC yang kemudiannya menjadi ASEAN plus 3 atas cadangan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Seterusnya, uraian ketiga, pakatan ini dibentuk bagi meningkatkan kerjasama antara negara Asia Timur. Seterusnya, contohnya ialah pembentukan kawasan pembangunan ekonomi Asia Timur. Contohnya mengekalkan kerjasama erat dan berfaedah menerusi pertumbuhan ASEAN yang telah diwujud. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat datang. Kami dari Kebayanan ingin bertanya tentang pembangunan segitiga pertumbuhan. Malaysia menyertai pembangunan segitiga pertumbuhan untuk ekonomi supaya dia dapat mempercepatkan pembangunan sumber alam. Malaysia bersama dalam sektor pertanian iaitu perkongsian hasil padi dengan negara Thailand iaitu IMT dengan GT. Perkongsian teknologi R&D dan inovasi baru. Ini untuk menangani isu pertumpahan minyak di Selat Melaka dengan merawat air di perairan Selat Melaka. Ini negara yang bekerjasama dalam ini adalah IMSDG, iaitu Indonesia, Malaysia dengan Singapura. Yang terakhir, pengaliran buruh dan tenaga bakar. Indonesia menghantar tenaga buruh ke Malaysia untuk menampung kekosongan dalam sektor industri iaitu dalam bidang EAZA BIMP. Penegasannya, oleh itu penyertaan Malaysia dalam segitiga pertumbuhan penting dalam sektor ekonomi Malaysia.